Majoriti ulama-ulama mazhab fiqh ini semua telah didera oleh khalifah, dipenjara, disebat, dirantai. Dan khalifah tu khalifah Islam lah. Bila kita cerita tentang sejarah dan Islam, ada dua elemen. Satu, Islam tu dia perfect. Semua, even peraturan perang, tak boleh bunuh kanak-kanak, wanita jangan tebang pokok, jangan ganggu rumah ibadat. Itu perfectly ordained dalam Quran. Allah SWT lindungi hak-hak ni semua. Tapi history kita ni manusia yang menjalankan, yang melalui sejarah zaman berzaman, khalifah ke khalifah ni, kita akan dengar some very excellent example, story-story yang luar biasa, keadilannya, kasih sayangnya. Dan kita juga ada moments dalam history, kita ada khalifah yang cukup kejam, cukup rakus, cukup diktator, cukup jahat lah kalau kita boleh sebut. Dan kita cenderung untuk romanticize history dan tidak mahu bersifat objektif. Mungkin sebahagiannya cenderung sebab mereka rasa the current state ni teruk, jadi kita nak berfantasi dan berromantiskan sejarah kita tanpa melihat kepada apakah sebenarnya real stories yang berlaku. Dan kalau kita jujur sebenarnya, kita akan jadi lebih smart, kita akan faham the cycle of history dan kita akan learn and belajar daripada history. Memang dalam sejarah kita ada momen-momen yang Islam berada pada tahap kegemilangan. Tidak ada kezaliman, tidak ke atas orang Islam, tidak ke atas bukan Islam dan lain-lain. Semua hidup aman, teratur, makmur. Tapi ada momen dalam sejarah juga yang dictatorship khalifah tu cukup mencengkam. Kalau kita baca buku-buku fiqh kan, kita suka sebutkan di ulama-ulama mazhab. Majoriti ulama-ulama mazhab fiqh ini semua telah didera oleh khalifah, dipenjara, disebat, dirantai. Dan khalifah tu khalifah Islam lah, khalifah yang ada kepentingan-kepentingan politik mereka dan mereka melakukan hal-hal yang cukup luar biasa. Bahkan kita ada satu watak Yusuf Hajjaj Al-Thaqafi, kompleks. Dia orang yang telah banyak menyumbang kepada penyebaran Al-Quran, tapi dia juga orang yang telah mengebom Kaabah. Dia telah membunuh keturunan Nabi SAW. So macam mana kita nak read the history dan mengambil pendirian kalau kita sedar bahawa sejarah Islam itu manusia, Islam itu perfect, kita akan mula dapati bahawa kita boleh. Bahkan kita contoh mungkin agak kontroversi kalau kita lontarkan tanpa kita cerita dengan detail, tapi ini untuk mengajak kawan-kawan untuk membaca. Contohnya Salahuddin Al-Ayyubi, suatu tokoh yang kita kagum, angkat, junjung, tentunya yang telah membebaskan Al-Aqsa. Tapi kalau kita baca sebelum tu sejarahnya, dia naik ke tahta dengan ada banyak proses peperangan dalaman yang berlaku, banyak pertumpahan darah, civil war lah kan, perang saudara, perang lawan dengan bos sendiri. Dan kalau kita baca tu, kita macam dia ni solat tu, perang-perang ni break dua-dua solat ni, bila Ramadan dua-dua puasa, jadi macam mana nak proses ni. So itulah kelebihan bila kita mengambil pendekatan yang lebih tenang dan lebih objektif bila membaca, dan kita tahu kita tak mengkuduskan mana-mana manusia selain Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita menghormati, menjunjung para sahabat Nabi SAW. Kita hanya bercakap dengan penuh adab dan baik. Tapi ada pun yang selepas itu adalah sejarah. Zaman berzaman bergilir-gilir. Ada datang pemimpin yang baik, kemudian datang pemimpin yang jahat. Itu proses kemanusiaan yang panjang, dan semakin kita matang dalam menghadam dan memahami suasana ni, kita akan lebih realistik dan pragmatik lah dalam menjalani kehidupan ini. So kita tidaklah mudah terciduk ataupun kecewa tanpa kawalan ni bila kita lihat tokoh-tokoh yang kita sanjung tinggi. Ialah kita belum sempat meneliti. Kalau ada kita nampak sisi-sisi yang lain, kita pasti akan kecewa. Dan tak payah kat orang lain, kita pun sama. Kita pun hidup kita ni ada jalan ceritanya. Ada waktu yang kita kecewa dengan diri kita sendiri, ada waktu kita rasa Alhamdulillah aku ni macam okey sikit lah. Itulah naik turun hidup yang kita perlu appreciate lah benda tu. Jangan hilangkan elemen tersebut sehingga nampak kaku. Agama ni nampak tak realistik, nampak terlalu fantasy. Yang perfect nanti di syurga. Syurga perfect. Selagi mana kita kat dunia, don't expect perfection. Tidak ada. Tentu kita bangga dengan banyak perkara berkaitan dengan khalifah-khalifah kita yang baik. Tapi kadang-kadang kalau kita baca sejarah, ada bahagian-bahagian yang kita sendiri takkan bersetuju, dan itu normal. Contohnya Uthmaniyah, Khilafah Uthmaniyah. Kita pun ramai yang mungkin tengok siri Ertugrul kan, apa benda yang Turki buat ni, Erdogan buat untuk mengangkat semangat dan projek diri dia sebagai the next khalifah. Nampak macam
perfect lah, tak ada kekurangan sama sekali, tapi dalam masa yang sama kita membaca sejarah ada berlaku genocide juga dalam fasa tersebut. Itu mungkin jauh kita nak boleh faham, tapi kita lihat hari ini ada je pemerintah-pemerintah yang kita anggap demokratik, meraihkan kepelbagaian, tapi dia masih memenjarakan, masih mendera orang-orang yang tidak sependapat dengan dia. Di mana di Turki ada, di Saudi ada, di mana saja ulama-ulama yang kita angkat, kalau dia bersuara, kadang-kadang dia tweet je satu benda dah merengkok 9 tahun, 10 tahun dalam penjara. Tapi kita anggap dia ketua yang menjaga tanah haram kita. So kalau kita lihat hidup ni memang ada tempat yang kita akan boleh terima, setuju, ada tempat yang kita akan nampak tidak sempurna, malah kita akan kecam dan kita tak akan bersetuju lah. Kalau kita lihat sejarah Palestin ni pun, kita ceritalah Israel datang jajah British, tapi itu tidak berlaku hanya sebab Israel dan British. Dia ada orang-orang dalam, pemimpin-pemimpin Islam sendiri yang membuka pintu, membuka ruang dan mewujudkan jalan-jalan supaya tanah Palestin ini, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa ini, tanah suci kiblat pertama umat Islam ini, jatuh ke tangan penjajah Zionis ini. Bukan semata-mata sebab Zionis dan British, ada tangan-tangan Muslim sendiri yang telah membolehkan ianya berlaku. Dan sampai hari ini pun kita masih melihat dengan jelas dan nyata pendirian-pendirian yang diambil, sebahagiannya bertentangan, malah tidak favor kepada umat Islam dan sebagainya. So, Profesor Dr. Hamka ni dia ada satu perumpamaan. Dia kata bulan ni daripada jauh memang kita buat puisi, kita buat lagu, kita kata wajahmu sempurna, bak bulan purnama. Tapi semakin kita dekat, bulan ni kita zoom in, kita akan nampak kawah-kawah yang besar dan dalam, buruk, gelap. So, itu adalah satu perumpamaan bahawa sometimes ignorance is a bliss. Tidak tahu tu adalah satu kenikmatan lah, tak tahu benda buruk kan. Tapi itu tidak mendorong kita bahawa kita sentiasa rasa pesimis, kita rasa dah tak ada apa lah, dah semua buruk. Tidak begitu. Sebab tu kita kena ingat, amal ditimbang, semua orang ada kelebihan dan kebaikan. Satu-satunya insan yang kita sanjung dan sepenuhnya diangkat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hasil didikan Nabi itu, selepas itu kita akan lihat ada kepelbagaian yang kita kena ada kematangan untuk menguruskannya dan memproses dan menghadam maklumat-maklumat tersebut.